Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar KKQ bersama Ustazah Azimah. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan moga-moga anak-anak berada dalam keadaan yang sihat dan mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebelum kita mulakan belajar, jom kita ikhlaskan niat kita belajar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan beroleh keberkatan. Hari ini kita akan belajar silibus tingkatan 1 bahagian Ulumul Quran. Tajuknya ialah Al-Quran. Mari kita lihat apakah maksud Al-Quran. Maksud Al-Quran dari segi bahasa ialah bacaan. Al-Quran diambil daripada perkataan bahasa Arab yang dalam bahasa Melayunya bermaksud bacaan. Manakala maksud Al-Quran dari segi istilah ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab bermula dengan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah merupakan satu ibadah. Seterusnya, mari kita lihat nama-nama lain bagi Al-Quran. Sebenarnya ya anak-anak, Al-Quran mempunyai nama yang banyak. Namun untuk tingkatan 1 kelas KKQ ini, kita mempelajari 5 nama bagi Al-Quran. Yang pertama ialah Al-Quran, yang memang disebut sebagai Al-Quran, yang sangat masyhur orang panggil Al-Quran. Yang kedua ialah Al-Kitab, sebuah buku ataupun sebuah kitab. Yang ketiga ialah Al-Furqan. Al-Furqan maknanya ialah membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Yang keempat Az-Zikru, yang bermaksud peringatan. Yang kelima ialah At-Tanzil, yang bermaksud yang diturunkan. Kelima-lima nama Al-Quran ini sebenarnya ada dalilnya yang tersendiri. Dalil daripada ayat Al-Quran juga. Dan untuk melihat dalil-dalil ini, anak-anak boleh rujuk di dalam buku teks KKQ muka surat 3 dan muka surat 4. Mengapa Al-Quran dinamakan sebagai kitab suci? Baik, kita akan lihat satu persatu sebabnya. Sebab yang pertama ialah kerana suci daripada campur tangan manusia. Yang kedua, kerana ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, isi kandungan Al-Quran tidak bertentangan di antara satu sama lain. Yang keempat, Al-Quran terpelihara daripada sebarang penyelewengan. Dan yang kelima, isi kandungan Al-Quran hendaklah difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Mari kita lihat pula apakah perbezaan di antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Kita akan lihat satu persatu perbezaannya. Yang pertama, Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala.
manakala hadis pula lafaz dan makna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, perbezaan yang kedua ialah Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, manakala hadis pula merupakan sumber hukum yang kedua. Perbezaan yang ketiga, Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, manakala hadis ialah perbuatan, perkataan dan pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan yang keempat ialah Al-Quran disyaratkan berwuduk ketika hendak menyentuhnya, manakala hadis tidak disyaratkan berwuduk ketika hendak menyentuhnya. Al-Quran adalah merupakan salah satu mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Dan Al-Quran mengandungi pedoman untuk seluruh manusia. Membaca Al-Quran adalah merupakan satu ibadat. Jadi, untuk membaca Al-Quran, kita hendaklah mengikuti adab-adab yang telah ditetapkan. Di antara adab-adab yang perlu kita patuhi ialah adab sebelum membaca Al-Quran, adab semasa membaca Al-Quran, dan adab selepas membaca Al-Quran. Kita boleh lihat satu persatu adab sebelum membaca Al-Quran. Adab yang pertama sebelum membaca Al-Quran ialah niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adab yang kedua, hendaklah kita berwuduk terlebih dahulu. Adab yang ketiga, kita meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi, di tempat yang bersih. Dan adab yang keempat, sebelum membaca Al-Quran, kita hendaklah memakai pakaian yang bersih dan kita hendaklah menutup aurat. Manakala adab semasa membaca Al-Quran, yang pertama ialah memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan dengan membaca isti'azah, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adab yang kedua semasa membaca Al-Quran ialah baca Al-Quran dengan tertil dan bertajwid. Adab yang ketiga ialah bertalaqi dan bermusyafahah di hadapan guru untuk memastikan bahawa bacaan kita itu betul dan tidak berlaku kesalahan ketika membaca Al-Quran. Dan adab yang keempat semasa membaca Al-Quran ialah menghayati isi kandungan Al-Quran. Dan adab selepas membaca Al-Quran, yang pertama ialah menutup Al-Quran dan berdoa. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, kita hendaklah membawa Al-Quran dengan cermat dan meletakkannya di tempat yang sesuai. Dan adab yang keempat, selepas membaca Al-Quran, kita hendaklah sentiasa mematuhi segala ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua memahami dengan baik dan anak-anak boleh letakkan komen di bawah sekiranya ada permasalahan ataupun sekiranya ada apa-apa pertanyaan.
Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.